What is schizophrenia? Schizo means split. Phrenia refers to mind. So, split of mind bukan bermaksud mereka mempunyai split personality. Namun, seseorang yang mengalami schizophrenia ini, pemikiran mereka split from reality. Schizophrenia is actually a syndrome. Kenapa? Sebab terdapat berbagai simptom-simptom yang tidak selalunya berlaku pada setiap orang, tapi simptom-simptom boleh berubah dari masa ke semasa. Apa sebab berlakunya schizophrenia? Well, we don't really know because the sign and symptom are pretty unique. One clue is that majority antipsychotic medication yang memulihkan schizophrenia symptom block the dopamine receptor D2 yang menyebabkan dopamine levels in neurons akan berkurang. So, ini mencadangkan maybe schizo ada berkait dengan peningkatan level of dopamine. Tapi, medication ini tidak selalunya efektif. Yang menariknya, salah satu most effective antipsychotic drugs, clozapine, is a weak D2 antagonist. So, sistem neurotransmitter yang lain seperti serotonin dan GABA are involved. Based on epidemiology, schizophrenia lebih berlaku di kalangan lelaki dibanding perempuan. Anggaran umur mid-20s for men and late 20s for women. Some studies suggest yang perbezaan ini mungkin disebabkan estrogen regulation of dopamine system. Seterusnya, terdapat 3 kategori simptom skizofrenia yang patut kita ketahui seperti simptom positif, simptom negatif dan juga simptom kognitif. Dalam simptom positif, kita akan dapat mengetahui lebih terperinci mengenai tanda-tanda skizofrenia. Keadaan yang dialami oleh pesakit skizofrenia adalah gangguan halusinasi, delusi, percakapan tidak teratur dan pergerakan fizikal yang abnormal. Menurut Linda Meyer dan Han pada tahun 2006, terdapat lebih kurang 50% sehingga 70% pesakit skizofrenia yang mengalami gangguan halusinasi dan delusi atau kedua-duanya sekali. Jadi, apakah gangguan halusinasi ini? Gangguan halusinasi ini adalah keadaan di mana seseorang pesakit itu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak wujud dalam realiti. Halusinasi merujuk kepada gangguan persepsi ataupun gedaria yang melibatkan penglihatan, pendengaran ataupun sentuhan dan juga lain-lain. Selain itu, simptom positif skizofrenia juga adalah delusi di mana pesakit itu akan merasakan sesuatu yang tidak wujud seperti rasa dirinya dipukul atau disentuh oleh seseorang walaupun ia tidak berlaku dalam realiti. Delusi yang sering dialami oleh pesakit skizofrenia adalah delusi penganiayaan di mana pesakit akan merasakan dirinya dipukul dan dianiaya oleh orang sekelilingnya dan mempunyai niat tidak baik terhadap dirinya. Seterusnya, percakapan tidak teratur juga salah satu simptom positif skizofrenia. Sebagai contoh, apabila kita bertanya kepada pesakit akan menjawab dengan jawapan lain di mana ianya tidak mempunyai perkaitan langsung. Seterusnya, simptom positif yang lain juga adalah pergerakan fizikal yang abnormal yang merujuk kepada ketidakfungsian motor. Dalam situasi ini, pesakit selalunya kurang memberi respon terhadap sesuatu keadaan dan bergerak secara berlebihan. Okey, kita teruskan dengan simptom negatif yang mana simptom negatif ini bermaksud simptom yang mengganggu emosi, tingkah laku dan juga kebolehan pesakit.
Simptom tersebut termasuklah ekspresi tanpa emosi, avolition dan aulogia. Ekspresi tanpa emosi ini juga dikenali sebagai efek mendatar, di mana ianya merujuk kepada percakapan yang mendatar dan tidak bernada. Semasa berkomunikasi, pesakit tidak memperdulikan keadaan sekeliling dan hanya menunjukkan pandangan yang kosong seolah-olah tidak mempunyai perasaan. Simptom negatif skizofrenia juga adalah avolition. Avolition ini merujuk kepada pesakit yang tidak berupaya untuk memulakan atau meneruskan aktiviti rutin dalam seharian seperti menggosok gigi ataupun mandi. Aulogia pula juga merupakan salah satu simptom negatif skizofrenia. Aulogia ini merupakan kekurangan atau ketiadaan isi kandungan dalam percakapan. Pesakit biasanya akan bercakap atau memberi jawapan yang ringkas seperti tidak berminat untuk meneruskan perbualan. Akhir sekali, anhedonia yang mana merujuk kepada pesakit yang tidak mempunyai rasa seronok daripada aktiviti yang biasanya menyeronokkan. Seperti kecelaruan emosi, pesakit menunjukkan hilang minat untuk berseronok dalam aktiviti hariannya seperti interaksi dengan manusia dan melakukan hubungan sosial. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai simptom kognitif. Simptom kognitif adalah gejala yang berlaku secara tidak teratur kepada pesakit skizofrenia yang menyebabkan gangguan mental. Simptom-simptom kognitif yang ditunjukkan oleh pesakit skizofrenia terbagi kepada 4. Yang pertama iaitu tidak mampu memberikan fokus kerana pesakit mencipta desulasi atau halusinasi yang direka-reka oleh mintanya sendiri. Tidak dapat berfikir dengan fokus kerana fikirannya bermain-main dengan halusinasi dan mendengar orang-orang bercakap dan sering bercakap sendiri menyebabkan mereka gagal fokus dalam sesuatu perkara. Yang kedua ialah bermasalah dengan daya ingatan. Daya ingatan yang lemah dalam mengingat sesuatu kerana fikiran penuh dengan, seperti yang saya jelaskan tadi, penuh dengan desulasi dengan halusinasi yang direka-reka mereka. Mereka terlalu berfikir tentang banyak perkara yang mereka reka-reka sendiri menyebabkan mereka tidak dapat mengingat sesuatu perkara dengan betul. Oleh itu, halusinasi mereka sendiri mengakibatkan mereka gagal mengingati sesuatu perkara. Dan yang ketiga ialah bagi pelajar mereka menghadapi masalah dalam pembelajaran kerana sebab yang dua saya jelaskan tadi, iaitu tidak mampu memberi fokus dan gagal mengingat suatu perkara, menyebabkan mereka tidak dapat belajar atau pembelajaran mereka terganggu. Dan yang terakhir ialah tidak mampu menyelesaikan masalah kerana mempunyai halusinasi yang membuat mereka takut atau tidak tenang dalam menyelesaikan masalah. Mereka terlalu takut dan bermain dengan pikiran mereka sendiri menyebabkan mereka jika mempunyai masalah, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang kita tahu, sekiranya penyakit skizofrenia ini tidak dirawat, mereka akan memberi kesan yang negatif kepada orang yang memiliki penyakit skizofrenia. Komplikasi bagi penyakit skizofrenia ini adalah yang pertama, mereka akan mempunyai perasaan untuk bunuh diri, dan hal ini disebabkan oleh pemikiran mereka yang tidak normal. Dan juga bagi komplikasi yang seterusnya, mereka akan merasakan tekanan yang teruk dalam diri mereka. Dan juga mereka, bagi pesakit skizofrenia ini, mereka juga akan mengalami kesukaran untuk mendapatkan kerja disebabkan oleh keadaan mereka dan juga pemikiran mereka yang tidak normal. Selain itu, mereka juga akan banyak terlibat dengan penggunaan dadah dan juga alkohol. Dan selain itu, komplikasi lain juga adalah seperti mereka akan menjadi pengemis dan juga menjadi bahan bully bagi masyarakat. Rawatan bagi penyakit skizofrenia ini, sehingga kini masih belum ada rawatan yang boleh memulihkan penyakit skizofrenia ini. Walau bagaimanapun, terdapat gabungan rawatan yang mampu untuk mengawal penyakit skizofrenia ini. Dan gabungan rawatan tersebut terdiri daripada psikoterapi,
farmakologi, dan juga psikososial. Rawatan psikoterapi ini membantu dalam mengawal emosi pesakit skizofrenia, dan rawatan farmakologi pula adalah untuk membantu penggunaan obat kepada pesakit skizofrenia dan juga membantu dalam pemberian obat yang betul. Manakala rawatan psikososial ini pula adalah untuk membantu pesakit skizofrenia dalam aktiviti psychoeducation mereka. Dapat disimpulkan bahwa penyakit skizofrenia adalah penyakit mental yang sangat teruk dengan ciri-ciri kecacatannya yang berterusan. Tidak ketinggalan, media massa seperti media digital juga turut membahas mengenai isu ini. Pada 7 April 2019, Berita Harian telah mengeluarkan berita yang berkaitan dengan skizofrenia yang bertajuk Putus Cinta Punca Skizofrenia Kronik. Artikel tersebut adalah mengenai seorang jurutera wanita yang dikenali sebagai Anina. Anina menunjukkan tingkah laku yang pelik seperti mengasingkan dirinya dan banyak berdiam. Dia berpikiran bahwa ex-boyfriendnya akan mengekorinya dan mencederakannya. Ini sebab situasi ini pernah terjadi padanya 2 tahun yang lalu. Situasi ini adalah berkaitan dengan gejala skizofrenia, yaitu sejenis penyakit psikokronik. Penyakit ini adalah daripada pengaruh faktor genetik ataupun sekeliling. Menurut Prof. Dr. Ahmad, yaitu Ketua Jabatan Psikiatri Pusat Perubatan Universiti Malaya, jika pesakit skizofrenia cuba untuk memberitahu bahwa ia mengalami gangguan bisikan dan terlibat seseorang yang sentiasa mengekorinya, pesakit tersebut tidak menipu. Ini sebab situasi tersebut adalah delusi yang sememangnya dilihat dan hanya boleh dirasa oleh dirinya. Dan ini terjadi apabila otak pesakit mengalami gangguan limbik, yaitu sejenis bahan kimia yang sepatutnya mengawal perasaan dan emosi seseorang. Sebab itu, penyakit skizofrenia dapat dikesan awal melalui gejala-gejalanya dan dapat dikawal dengan pelbagai rawatan yang telah disediakan dengan kemudahan teknologi masa kini.